Okey, hari ini kita akan belajar tajuk iaitu tajuk tayamum. Tajuk dalam bab ibadah unit 1. Jadi apabila kita nak belajar tajuk tayamum, apa yang kamu faham tentang tayamum ni? Siapa tahu? Tayamum ni apa? Apakah maksud tayamum? Siapa nak baca? Saya adalah sedangkan kamu tidak memperolehi air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah ataupun debu yang bersih. Itu adalah maksud kepada dalil tayamum. Betul lah juga. Tapi ustaz nak tahu apakah pengertian tayamum. Okey, Jana, baca. Duduk ya. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, bagus. Okey, pengertian tayamum. Pengertian tayamum ialah, okey, sama-sama, menyapu debu tanah Menyapu debu tanah yang suci. okey. Bila maksud tanah yang suci, bermaksud tanah tu tidak terkena, debu tanah tu tidak terkena najis ataupun tanah yang kotor lah. Ada kucing ke, anjing ke, pergi kencing kat debu tu, kamu tak boleh lah ambil debu tu buat tayamum. Betul tak? Betul. Jadi itu maksud menyapu debu tanah yang suci. Nak sapu kat mana? Ke muka serta kedua-dua tangan hingga siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. jadi kita ambil debu tanah yang suci itu, kita sapu ke muka dan kedua-dua tangan kita. Maksudnya alat tayamum ada berapa? Dua. Yang pertama adalah muka, anggota tayamum lah, alat tayamum lah. Muka dan yang kedua kedua-dua tangan. Jadi dalam bila kita nak tayamum, kita guna debu dan kita sapukan debu tu di muka dan tangan. Lepas tu kita kena buat apa? Masa kita kena ada apa lagi dalam tu? Kena ada niat dan syarat-syarat tertentu yang menjadikan tayamum itu sah untuk kamu sembahyang. Okey. Jadi dia sama macam benda-benda lain. Dalam ibadah ni kamu nak kena ada niat. Kalau kamu tak niat, jadi tak sahlah ibadah kamu. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Dalam surah Al-Maidah apa? Maksudnya apa tadi? Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu tayamum dengan tanah ataupun debu yang bersih. Jadi dalam ayat Al-Quran surah Maidah tu kata, bila kita tak ada air, kita nak sembahyang, nak ambil wuduk tak ada air, jadi kamu kena ambil debu tanah yang suci untuk dijadikan tayamum sebagai ganti kepada wuduk. Okey, seterusnya, bila kita dah faham apa itu tayamum, kita masuk pula kepada rukun-rukun tayamum. Rukun ni apa dia yang kamu faham? Rukun ni ialah syarat. Rukun ni bila kita tak buat je, maka Ibadat kita tak sah. tak sah lah benda yang kita buat tu. Tayamum tu tak sah. Macam rukun semayang, kamu tak buat apa yang dalam rukun tu, maka tak sah semayang kamu. Sama juga dalam tayamum, kalau kamu tak buat perkara-perkara yang ada dalam rukun tayamum ni, maka tak sah tayamum kamu. Okey, siapa nak baca rukun-rukun tayamum? Saya Ustaz. Okey, apa? Yang pertama berniat. Okey, ini. Yang kedua menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey. Yang ketiga menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat pula tertib. Okey, jadi faham tak rukun tayamum tu apa? Rukun tayamum ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah niat. Niat ini maksudnya di dalam hati. Ada kawan-kawan kita faham niat ni baca nawaitu, sama-sama. Nawaitu tayammuma istighfari fardhis shalah lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Saja aku bertayamum Aku membolehkan solat kerana Allah. Okey, jadi itu maksud kepada niat tayamum. Okey, bila kita sebut niat, maka benda tu kena ada dalam
Mati bukan. Yang kamu sebut nawaitu tayammuma tu adalah lafaz saja. Kalau kamu nak lafaz tapi dalam hati kamu tak terdetik pun sahaja aku bertayamum untuk membolehkan semayang kerana Allah Ta'ala ni, tak terdetik dalam hati kamu, maka tak sah. Sama juga saja aku semayang apa saya mengangkat adas kecil ataupun saja berwuduk tu tak ada dalam hati kamu, kamu sekadar sebut je nawaitu rafa'an hadas, saya sebut je tapi tak masuk dalam hati, maka tak sah. Sebab niat itu bukan sebut, niat itu adalah di dalam hati. Okey, seterusnya rukun yang kedua ialah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, faham ke? Sapu ke seluruh muka. Okey, niat tu waktu ketika mana kamu nak sapu, waktu itulah kamu niat. Kan niat dulu. Sama tu ambil wuduk. Masa kamu tahan air tu, nak sapu muka tu, waktu itulah kamu niat. Saja aku mengangkat adas kecil kerana Allah Ta'ala. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala waktu tu. Kan? Niat dulu baru buat. Faham? Ketika kamu akan sapu muka. Kemudian yang ketiga ialah menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua tangan hingga ke siku. Sama macam kamu ambil wuduk. Sapu. Lagi kita akan buat demonstrasi, kita akan buat amali. Okey, kedua-dua tangan. Kemudian yang keempat, tertib. Tertib ni maksudnya apa? Mengikut urutan. Kamu kena niat menyapu sapu muka, kemudian menyapu tangan. Tak boleh nak buat tangan dulu lah. Tak boleh ikut tangan kamu. Macam enggak wuduk pun semua dia ada tertib, tak boleh. Nak suruh kaki dulu lah. Tu baru suka. Terus tangan, tak boleh. Kamu kena ikut turutan, itu tertib. Kalau kamu buat tak ikut tertib, maka tak sah lah sebab dia masuk dalam rukun. Jadi apa beza dia dengan wuduk? Cuma beza air dengan tanah. Okey, air dan tanah bahan dia. Kalau wuduk dengan ayam, anggota dia Tayamum hanya dua anggota saja, iaitu kedua dan kedua tangan. Sedangkan kalau wuduk, kamu kena ada apa ni? Buat apa ni? Kepala, telinga, kaki. Okey. Jadi rukun tayamum hanya ada dua saja. Okey.